Assalamualaikum saudara-saudara semua. 2-3 hari lepas saya telah pergi ke Ace Hardware untuk mencari bahan-bahan kemasyarapan untuk saya gunakan sebagai bahan kemasyarapan untuk projek kayu saya. Jadi punyalah banyak bahan-bahan kemasyarapan di atas rak. Tak tahu satu mana yang nak kita pilih. Jadi cari saya dapat jumpa beberapa bahan kemasyarapan seperti oil daripada Otter. Dan saya dapat juga Otter gel stain. Nah, ini saya ada wood stain, cheddar gold. Jadi bahan-bahan ni kita akan gunakan ke atas projek saya ini. Tuan-tuan dan puan-puan, mengapa kita kena lakukan kemasyarapan ke atas kayu? Yang pertamanya adalah untuk memberi perlindungan kepada kayu. Kerana kayu dia ada rongga. Jadi senang kotoran melekat. Dan kayu ini natural dan dia terdedah kepada perubahan cuaca, air, panas dan seperti kekotoran yang berterbangan seperti habuk-habuk dan cara kita susun atur perabot tu mungkin akan mengakibatkan kerosakan seperti kemet, cala. Dan jadi kita harus memberikan perlindungan yang bagus kepada kayu kita itu ataupun perabot kita. Yang keduanya, tujuan kita melakukan kemasyarapan ke atas kayu adalah untuk mencantikkan kayu, supaya nak menimbulkan dia punya era, supaya kita punya perabot kelihatan seperti dia harmonize dengan alam semula jadi, supaya ia nampak lebih asli. Itulah tujuan kita memberi kemasyarapan ke atas kayu. Dan cara untuk mendapatkan perlindungan ataupun memberi perlindungan dan untuk menambahkan kecantikan kepada kayu atau perabot kita hanya ada dua cara sahaja. Pertama ialah dengan cara bahan kemasyarapan dia menyerap ke dalam kayu. Contohnya kita ada ini plywood pine. Cara yang pertama untuk kita memberi perlindungan atau mencantik ia dengan cara penyerapan. Jadi bahan apa yang mudah diserap oleh kayu? Minyak memang mudah menyerap ke dalam kayu. Jadi bukan semua minyak boleh kita guna ke atas kayu. Hanya minyak yang boleh kering. Minyak sawit tak boleh lah. Jadi minyak yang boleh kering, yang telah dipakai beratus-ratus tahun dahulu dan oleh industri perabot ialah minyak linseed daripada flaxseed. Kemudian kita ada tang oil. Kita ekstrak tang oil daripada biji-biji pokok tang tree yang banyak terdapat di China dan di Asia Timur. Ataupun kita perlu menambahkan penyerapan dengan kaedah kita menyapukan wax seperti beeswax, carnauba wax. Jadi inilah bahan-bahan yang kita gunakan untuk kategori pertama, ialah dengan cara penyerapan bahan kemasyarapan ke atas kayu untuk memberi perlindungan dan atau juga untuk mencantikkan kayu. Untuk demo kali ini, Uncle akan menggunakan bahan kemasyarapan untuk memberi perlindungan dan kecantikan ke atas kayu dengan cara kaedah yang pertama, iaitu melalui kaedah penyerapan. Jadi bahan objek yang akan gunakan ialah 2 keping kayu pine, dan bahan kemasyarapan yang digunakan dalam proses penyerapan ini adalah tea oil dan juga beeswax. Jadi beeswax ini sesuai kalau kita ada objek-objek kecil seperti jewelry box ke atau barang-barang craft, dan ianya sangat sesuai juga kalau kita ada produk ukiran. Untuk tujuan sanding, ini memelas, Uncle akan menggunakan kertas pasir yang bernombor 240. Jadi untuk demo kali ini, kita akan menggunakan bahan kemasyarapan seperti teak oil dan beeswax. Jadi teak oil dan beeswax ni
berupaya menyerap ke dalam kayu, dia sok ke dalam kayu, dia basah, dia akan memenuhi ruang-ruang rongga dalam kayu ni, dan dia akan mengambil masa 2 jam terkering. Apabila dikering, dia akan beri ketahanan ke dalam ruang-ruang rongga itu. Jadi kita akan menggunakan kaedah sapuan. Mula-mula kita kena sanding dia. Kita pelas dengan kertas pasir 240. Kalau permukaan kita besar, kita boleh menggunakan sanding block. Kalau permukaan kita besar, seperti kita ada tabletop ke apa, kita menggunakan sanding block. Murah aja sanding block ni, dia sumber plastik, dan harga lebih kurang RM5 di kedai hardware. Dan selepas kayu kita licin, kita ambil kain. Jadi kita ambil teak oil. Teak oil. Kita ambil. Kita sapu dia dalam bulat-bulat. Kita pastikan dia basah semua. Dia dapat menyerap ke dalam kayu semua. Okey. Setelah semua permukaan telah dirata, kita biar dia akan kering sehingga 2 jam. Dan seterusnya kita akan melakukan ke atas kayu yang kedua, yakni kita menggunakan beeswax. Beeswax adalah sesuai kalau kita ada barang-barang yang kecil, seperti jewelry box ke, frame-frame gambar, atau bahan-barang ukiran. Jadi saudara, apabila kita memelas kayu, hendaklah kita mengikut ke arah urat-urat, ira-ira dia. Kalau ira-ira dia horizontal macam ni, straight macam ni, kita ikut macam ni. Kita jangan menyilang apabila kita menyilang pada ira apabila kita memelas. Kita hendaklah memelas mengikut arah ira. Okey, setelah siap, sudah agak licin, kita tape ujung. Kita beri satu lapisan untuk kita lihatkan perbezaan dia setelah proses kita selesai. Jadi ini beeswax kita, beeswax. Kita ambil beeswax kita, hendaklah dia lembut seperti margarin atau butter. Dan kita sapu dia bulat-bulat masuk ke dalam ira-ira semua. Jadi beeswax ni dia dapat menghasilkan satu lapisan yang chin apabila kita membuat dia buffing seterusnya. Jadi beeswax ini dia adalah daripada natural, daripada sarang lebah. Kelebihan dia keras ke atas permukaan, tapi dia bukanlah satu perlindungan yang seperti lapisan filem-filem plastik, contoh varnish ataupun lacquer. Itu lebih memberikan perlindungan yang kuat. Beeswax ini dia dapat mengekalkan kecantikan ira-ira kayu. Dia lebih kelihatan natural. Okey, kita tinggalkan dulu. Kita boleh membuat kali lapisan. Kita biar dia kering sebentar dalam setengah jam, kemudian kita akan sapu lagi. Jadi penggunaan teak oil dan beeswax ini tidak ada warna, dan mungkin tidak begitu menarik jikalau cita rasa kita ialah untuk mengubahkan warna-warna asal kayu. Tetapi di pasaran sebenarnya kita ada
tea oil yang berbagai warna. Mencari ke kedai hardware yang mempunyai tea oil yang ada berbagai-bagai warna. Begitu juga dengan beeswax ya. Selain daripada beeswax seperti saya dah bagi tahu dalam teori bahawa kita ada juga carnauba wax ataupun paraffin wax daripada petroleum, dan dalam industri terdapat juga wax ni dalam berbagai-bagai warna, dan kita boleh pilih sendiri ya untuk sesuai dengan apa projek-projek kita. Kita tunggu dia kering, nanti kita akan sambungkan proses kita lagi ya. Jadi selepas dia kering ya, kita boleh sapu tea oil atau lapisan yang lain ya, supaya dia punya penyerapan tu lebih ketara. Hingga dalam rongga-rongga kayu kita dapat memberi ketahanan yang lebih. Kita teruskan sapuan kita. Seterusnya kita lakukan atas sampel beeswax ya. Satu lapisan pun boleh, dua lapisan pun boleh. Yang pentingnya beeswax ni kita hendaklah menunggu dia sehingga setengah jam ya, baru kita buat proses buffing seterusnya. Ya, buffing ni seperti macam kita kiwi kasut lah. Kita menggosok dia dengan lebih laju sikit supaya dia dapat memberi panas sikit, supaya dia punya kekilatan tu menyelah. Jadi kita tunggu setengah jam baru kita buat proses buffing dengan kita buat sapuan yang laju-laju sikit supaya kekilatan dia dapat menyelah. Jadi ya, tujuan saya lakukan adalah sebagai sampel sahaja, supaya kita dapat melihat perbezaan kayu asal dengan bahan yang kita sapu tersebut. Ya. Begitu juga dengan tea oil tadi. Ada beza ya, bukan tidak ada beza ya. Apa-apa yang kita sapukan ke atas permukaan kayu, baik ianya adalah bahan menyerap atau bahan lapisan, ia pasti akan memberi perlindungan ke atas kayu itu. Jadi pemilihan bahan itu hanya bersesuaian dengan projek kita dan mungkin kos kita. Jadi cara sapuan itu tak semestinya kita menggunakan kain. Kalau permukaan kita kecil, cukuplah saya sekadar menggunakan kain. Tapi permukaan kita besar, kita juga boleh menggunakan brush ya. Kita boleh menggunakan foam brush. Jadi kita selamat mencuba